Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama untuk sentiasa memperbaiki atau mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan kita menunding jari kepada orang. Jadi kita lihatlah apa yang ada dalam diri kita dan adakah akhlak kita sudah elok mencerminkan untuk diri kita. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sekarang berada di Tarim, Yaman. Seperti biasa menemani anda semua dengan membuat konten ni yang anda lihat ni. Dan bagi siapa baru lihat saya pertama kali, anda bolehlah tekan butang subscribe merah yang tak perlu bayar apa-apa, untuk percuma saja. Dia just untuk kalau saya ada buat video baru, dia akan keluar dekat handphone tuan-tuan yang tuan-tuan pegang sekarang ataupun yang tuan-tuan guna. Jadi dia akan naik di situ untuk membagi tahu kepada anda bahawa saya tengah buat video baru. Tazkirah saya mengenai mungkin sedikit nasihat ataupun perkongsian saling memperingati anda juga dan diri saya juga. Anda boleh tengok video ni ataupun anda nak dengar sahaja, insya-Allah saya cuba bagi cantik sound saya ni dan anda boleh dengar video saya ni di mana saja anda berada. Dan kalau video saya ni bermanfaat, anda sampaikanlah kepada rakan-rakan. Kiranya anda boleh, masa kalau anda tengah basuh pinggan ke ataupun tengah bawa kereta, tanpa tengok wajah saya, untuk saja mendengar saja, insya-Allah mudah-mudahan jadi video ni bermanfaat untuk anda. Dengan anda mula saja tekan video ni, insya-Allah saya akan cuba memberikan yang terbaik untuk video ni dan saya akan bagi sedikit informasi ataupun sudut pandang kehidupan sekarang. Saya tanpa sekarang ni saya tak menggunakan kitab apa-apa lagi lah. Ada setengah video-video saya yang saya buat kitab. Okey, saya tak baca kitab kali ni. Sekarang saya masih berada lagi di Tarim, Yaman. Alhamdulillah, tolong doakan saya dalam kesihatan saya beserta keluarga. Sekarang ni heboh cerita tentang banyak orang menghina Islam. Penghinaan tentang Islam, penghinaan tentang Rasulullah, penghinaan tentang budaya Melayu ataupun Melayu, bangsa Melayu. Islam dihina. Kan? Mungkin saya akan letak tajuk video ni Islam dihina. Jadi anda semua mesti tahu kan, ada sekarang ni viral dekat Malaysia satu video seorang wanita di kelab malam, dan dia telah dia buat stand up komedi, macam buat komedi solo. Dia tu buat lawak macam Maharaja Lawak, macam Zozan, Jizan apa semua tuan. Kira orang panggil apa, Ablin Syauqi ke, pelawak-pelawak lah Malaysia, tanah air, di tanah air sekitar sekarang ni yang kita kenal kan. Dari dia Astro banyak buat lawak dulu kan, zaman lama dulu senario kan. Sekarang ni ada filem senario Lampek Pek Wahid apa semua, Samsul Rau apa semua tuan, Apek Sepul kan. Jadi sekarang ni ada macam pelawak ni dia jadi macam orang panggil apa, sumber pendapatan lah. Dan dia orang dipanggil oleh TV macam penghibur, macam penyanyi juga. Jadi ada satu viral kisah seorang wanita ni, dia buat lawak di dalam kelab malam. Mesti anda semua mesti tahu. Ini bagi yang siapa-siapa permulaan dia baru tahu cerita ni, boleh Google di YouTube dan dia akan tahu. Ada satu viral dekat Malaysia, sangat heboh lah cerita ni dekat Malaysia. Dia wanita tu dia buat lawak, tiba-tiba dia buka baju dan dia bagi tahu pula, cakap dia pernah menghafal 15 juzuk Al-Quran. Lepas tu dia sebut apa tu, Usam putih apa semua. Lepas tu dia buka baju, dia buka tudung dia buka baju dia. Kalau anda, saya tak akan muat turun di video saya ni, cumanya saya cuma cerita je kan, sebab tak berasa macam tak sesuai pula untuk saya buat channel dakwah kan.
channel saya ni untuk tontonan umum semua kan. Jadi saya letak tu, jadi anda semua boleh tengok, boleh cari dalam video dalam YouTube, dia akan keluar banyak sekarang. Okey, dia pula, dia sebenarnya dia dah buat video ni dah lama dah dalam YouTube, tapi tak meletup. Tapi tiba-tiba dia pergi letak di dalam TikTok. Sekarang ni TikTok tengah naik, dia terus meledak dan meletup TikTok ni tuan. Dia meletup, lepas tu popular dia. Dan popular tu, kalau popular benda elok, okey. Tapi masalah dia popular benda yang tak elok lah. Dia buka seluruh orang komen dia. Dia buat lawak, dan dia pula ada video-video dia yang lain lagi. Dia sebenarnya dia ni bukan orang biasa-biasa macam ni, dia berpendidikan, orang yang berpendidikan, dan katanya dia ambil pelajaran undang-undang, dan dia kerja pula, tak ingat kerja lawyer, kerja apa yang dia cakap tu. Okey, lepas tu bayangkan, dia orang yang cerdik, orang yang fikir lah. Tapi yang masalah tak cerdiknya tu, dia pergi buka baju masa di kelab malam. Dia pakai tudung elok-elok, tudung itu macam muslimah, orang wanita Islam. Tapi dia pergi buka, dan sedangkan dia pergi buka tu, dia khalayak ramai. Waktu tu di dalam kelab malam pula, dan dia buat lawak tu. Dia bangun buat lawak apa semua tu, dan dia dibagi satu masa untuk dia nak bercakap dan buat lawak kelakar bagi semua terhibur lah. Okey, kebetulan kena giliran dia malam tu untuk dia nak buat pelawak. Takdir Tuhan, meletup dia punya ni viral lah. Jadi dia masalah dia satu, dia menghina orang yang penghafal Al-Quran kan, penghafal Al-Quran, menghina orang penghafal Al-Quran, dan menghina agama Allah sendiri, dan menghina Islam. Dan yang dia buat, dah dibuka aurat pula dah elok-elok dia pakai tuan, dia buka. Kita tak tahu sejauh mana di belakang ni tu ada orang suruh ke, orang push ke. Sebab bila dia buat tu kan di kelab malam pula tu kan, zaman dah akhir zaman sekarang ni, dah macam-macam berlaku lah. Sampai Mufti Pulau Pinang sendiri pun dia bersuara, dia kata mai nak tengok, boleh tak dia hafal 30 juzuk tasmid Quran, tengok boleh baca dekat dia, mempendengarkan Quran dekat dia yang dia hafal tu. Dia minta pada si wanita yang tu. Lepas tu saya dengar cerita, dia dah ditahan polis, ditangkap polis dan dibawa ke mahkamah, dan dia dikenakan undang-undang denda 40,000 tu. Lepas tu jaminan lah, kalau boleh bayar dia boleh lepas keluar. Tapi serendah tu je agama kita ni di kotak-katik kanan. Kita kena renung-renungkan kan. Latar belakang si wanita ni, dia mempunyai isteri pula dah. Dia mempunyai suami, tapi dia ada 7 boyfriend yang rakam di dalam kelab malam tu. Seorang orang, kalau kita tengok dia macam India, boyfriend seorang dia, bukan suami dia. Suami dia duduk kat rumah, tak tahu macam mana kan. Ni seorang India rakam. Dan orang India tu pun dipanggil ke mahkamah dan dipenjara macam mana tak tahu. Tapi dia bawa ke mahkamah juga. India tu masalah dia betapa celarunya orang agama kita ni di Malaysia ni. Betapa celarunya. Jadi kita sebagai pendakwah kerja keras sikit lagi bagi pendakwah. Satu gigi dia kena fikir kan. Sedangkan iblis ketua malaikat solat apa semua, kehebatan dia semua tahu di langit, di syurga apa semua dah. Solat memang tinggi. Guru para malaikat tu pun terakhir sekali dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan fikir macam tu. Dan kita jangan tembak semua orang tahfiz Quran macam dia. Tak. Hanya seorang hanya macam dia. Jangan kita tembak semua tahfiz Quran ni kotak macam dia juga. Pengalaman duduk di tahfiz Al-Quran, orang kawan-kawan saya yang berada di tahfiz Al-Quran, nak makan kena jaga, makan masam tak boleh sebab nak hafal Quran. Lepas tu nak makan benda yang berkopok pun tak boleh. Dulu masa penuh jadi warden untuk jaga tahfiz Quran, kutip tu apa makanan-makanan macam dia bawa Maggi, sebab tu benda tu boleh
macam boleh lupakan ingatan. Mereka ni seorang penghafal Al-Quran. Jadi tambah pula penghafal Al-Quran, pergi duduk dalam disco macam tu lagi bermasalah. Jadi menjatuhkan imej orang penghafal Al-Quran, orang hafal Quran apa macam ni kan. Tapi jangan kita hukum semua orang macam tu. Hanya dia seorang je lah macam tu. Okey. Tapi memang dia menjatuhkan maruah Islam tu sendiri ya. Jadi kalau orang yang berkuasa, pihak berkuasa kalau tak ambil tindakan, Allah sedih ya. Dia punya toke di kelab malam tu, dia pun memang dia minta siapa-siapa yang untuk berlawak apa semua tu, tapi dia pun ada slot lawak dia sendiri, toke tu. Dan toke tu banyak sekali menghina Melayu dan menghina Islam di dalam lawak jenaka dia. Tapi kalau dia masuk siaran TV, rasanya tak dapat lepas untuk lawak dia tu kan, sebab dia lawak menghina Islam kan. Tapi di situ banyak orang di hadapan tu, ada Chinese, ada India, mungkin ada Mat Saleh, sebab kadang dia buat guna bahasa orang putih untuk berlawak dia tu kan. Jadi dia tulis di signboard depan apa saya tengok, halaluyah halal, dia dah sebut halal, dia dah sebut nama dia atas tu juga. Iskandar Yusuf Hazmi semua yang pun bersuara suruh tutup apa tempat tu, sebab tempat tu dah melahirkan orang yang mencerca Islam apa semua. Sedangkan toke tempat tu pun Islam, dan tempat yang dijual tu dijual arak untuk nak bagi orang ni kan. Lepas tu tak apa, last sekali dia buat lawak. Lepas tu dia macam dia ada satu, bila ada orang nak buat lawak di situ kan, nak buat komedi di situ, dia ada baca poster lah untuk malam tu ada berhibur untuk lawak. Dia tulis insya-Allah funny. Insya-Allah seronok, dia tembus insya-Allah pula dah. Patutnya di situ dah kita boleh cas lah dia menghina Islam. Okey, lepas tu tak apa, lepas tu dia tulis halal. Dia buat lawak bawah tu mungkin trademark dia ataupun ada kata-kata macam bagi orang macam orang ingat kan. Macam apa, YouTuber Cikgu Ulwan dia sebut siapa nakal saya rotan, siapa degil saya rotan kan. Tu dia punya trademark dia. Club tu dia tulis, dia buat pula halal, dia punya poster dia tu. Lepas tu dia buat orang lelaki 3 orang pakai serban dan janggut apa semua, macam nak menghina. Bukan tak menghina, memang dah menghina Islam lah di situ. Tapi kira pihak yang wajib minta ambil tindakan lah, jangan diteruskan benda tu lagi lah, ataupun tutup lah seeloknya tempat tu. Okey, tu dah berlaku banyak lah di Malaysia yang tanpa kita sedar. Dia media sosial ni laju lah, cepat lah sampai. Okey, satu lagi, ada orang, si wanita dan toke dia tempat tu Islam, toke dia, dan dia pula dalam dia buat lawak, dia kata go to hell apa tu, dia cakap kalau orang Islam masuk jannah, kalau orang kafir pun go to hell, masuk neraka apa semua. Tapi bukan saya cakap, dia cakap ustazah dengan ustaz dengan ustazah, dia pergi sebut ustaz dengan ustazah pula dah. Okey, pada dengar cerita kuliah ustaz dengan ustazah sebelum ni, kita kena pertahan agama kita kan. Nabi mati-matian pertahankan agama dia sampai berjihad apa semua. Sayyidina Bilal, dia sampai diletakkan batu di atas perut dia di tengah panas, tapi dia nak masuk ke agama Islam. Dia nak pertahankan agama Islam juga. Aduh, ada satu lagi penghinaan Islam. Seorang brother ni, mula dia buat video, dia letak video, dia buat video tu simple lah. Dia rambut panjang, diikat macam dia ada janggut sikit. So dia cakap, dia ada petik nama Yusuf Hazmi, Iskandar Yusuf Hazmi. Dia kata badan BAJO lah apa semua. Lepas tu dia cakap dia nak dia sebut pula mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Islam yang tak bangun lagi untuk cacian dia tu memang teruk lah. Jadi atas sebab tu juga saya nak buat video ni untuk anda semua. Okey. Dia
Dia buat tu saya tak pasti, tapi kadang-kadang masa dia buat video tu ada mak ayah macam anak dia duduk lalu belakang tu, anak dia siapa kan. Tapi dia buat video, dia cakap kalau dia berani mati, dan kalau jumpa, dia kata dia berani mati kalau jumpa dia sembelih lah. Bunuh terus, sembelih dia buat yang ni, dia bunuh terus. Lepas tu dia cakap, dia kutuk, dia kata betul-betul dekat Nabi Rasulullah kan. Dia kata kira Ustaz Kazim kata, dia cakap Rasulullah ni najis apa orang panggil apa, yang binatang yang kita tak berani nak sebut lah, ya Allah apa najis muqalladzah lah binatang tu, dia sebut tu kat Nabi kita. Lepas tu pula dia kata Allah ni, Allah dia pergi kata pula Allah pergi kata ke Allah habis, dia pergi petik nama Allah. Dia kalau dia Islam, katanya dia Islam, katanya dia mahu masuk Islam atau lama dah masuk Islam, tak tahu macam mana, tapi dia fasih cakap bahasa Melayu, tapi tak tahu dah dia dengar perseko ke ataupun dia tengah stres, kita tak tahu. Tapi dia kata tu dia petik. Dan bagi siapa yang tengok video tu, maksudnya pas ni kena beringat dan jangan buat benda-benda tu lah. Lepas tu dia kata tu tak selang berapa jam lepas tu, macam mana tahu, orang cari dia. Orang cari rumah, mungkin orang tahu macam mana, orang pergi belasah dia. Orang pergi belasah dengan pecah bibir mulut bibir mulut macam mana tau, berpukul kan. Lepas tu dia kata jangan hina apa Tuhan kami dan Allah dengan Nabi kami, dengan hina. Lepas tu dia pun tapi dia macam di dalam video tu dia macam takut pula. So dia masuk rumah orang ramai kan. Dia macam masuk rumah pula. Dah dia kata sebelum tu kata kalau jumpa dia bunuh terus. Bunuh. Jangan fikir. Last sekali dah dia masuk rumah, okey tak apa settle. Tengok tiba-tiba tunggu berapa jam selepas tu, tiba-tiba cara penampilan seorang lelaki ni kan, dia pakai seluar pendek tapi lepas pada lutut sikit. Lepas tu pakai baju t-shirt je, pakai coklat t-shirt macam kelabu kan. So, tak apa, dah ada orang datang semua pukul dia di rumah. Dia pun masuklah rumah dia. Lepas tu dia buat video pula. Dia kata minta maaf lah, saya pun tak sepatutnya buat video macam tu. Tak apalah, dia dah settle, dia buat video macam tu kan. Dia minta maaf lah, korang jangan tiru pula saya buat macam tu. Okey tak apa, settle. Okey settle lah, dia kata gitu. Dia kata simple lah, dia kata gitu lah. Dah settle lah, lepas kan. Dah selepas tu dia buat lagi pula video dia. Dah esok kan 2 hari lepas tu lah, dia buat pula video. Kiranya macam dia tengok video tu, dia dah keluar dah Islam. Allahu Akbar. Habis lah. Dia kata, lepas tu Nabil Ahmad pelawak, dia kata pula dalam tempat dia buat show juga lah dengan geng-geng era radio era kan. Dia sebelum dia tak pakai jubah, dia pakai biasa aja. Tiba-tiba dia kata akulah Allah Taala, tak ada siapa nak buat apa usaha dakwah ni melainkan kita aja kan. Lepas tu dia kata jom kita buat. Lepas tu dia pakai baju t-shirt dengan seluar. Dia perempuan tu kan dalam kelab malam tu dia buka baju. Nabi pakai pula baju, tapi pakai baju jubah dengan kopiah. Dia pakai jubah, dia takbir Allahu Akbar, dan dia pun cakap dalam tu, dia kata walaupun seorang keluar Islam, berjuta orang lagi nak masuk Islam. Nabi nak dakwah kan, dia cerita. Dan dia cakap kat para media, siapa yang hampa viralkan benda ni, berarti mana hampa telah viralkan benda-benda yang lain, lawa yang sabut semua kan. Dah dia masa kena pukul tu, dia tangkap polis. Yang kisah yang tadi, kembali balik pada kisah tadi kan, kawan tu kena tangkap polis. Dia bawa piah. Dan Ustaz Azhar Idrus pun komen. Ustaz Azhar Idrus komen dalam dia, orang menghina Islam, dia cakap orang tu dah murtad dah dengan orang Islam yang menghina Islam dan menghina Nabi. Pas semua tu dah murtad, dah memang murtad, dia kena mengucap balik. Dan kalau dia mati pun kita tak boleh solat dia, tak boleh mandi dia, tak boleh kafan dengan dia, tak wajib pun ke atas kita, dia kata. Saya terus cakap itu, orang tak ada tanya soalan dalam kuliah ceramah dia. Macam ramai orang tu viralkan benda ni kan. Banyak lagi berlaku di Malaysia ataupun di luar negara. Di Yaman sendiri pun, sebab Yaman ni tak ada paper surat khabar. Tapi banyak kes juga kan, cuma kita tak tahu kan. Tapi kebetulan kita ikuti kes Malaysia ni, jadi kita tahu lah sedikit tentang
apa yang berlaku di Malaysia kan. Lepas tu dia umumkan dia tak mau duduk dalam agama Islam ni. Dia buat video baru pula. Dia tak mau duduk Islam, dia tak terikat dengan Islam. Dia keluar dah dari Islam dah, dan di Kristian pun janganlah ada apa-apa. Aku pun tak mau kacau. Maksudnya dia dah keluar dah agama Islam mau sampai tahap tu. Sedih. Saya pernah tengok kok video yang dia buat 40 minit, dia cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf 40 minit 20 minit tak ingat. Lama dia cerita, tapi dia ambil petikan dia baca cerita kisah Nabi Yusuf semua. Nanti dia kongsi lagi, dia kata tuan, kita pun sedih lah kalau kita tengok cerita kisah macam ni kan. Sebenarnya segelintir je dia macam ni kan. Dan dia sebenarnya kita kena ingat satu benda. Rasulullah SAW ni kita tak boleh petik nama dia, melainkan kita petik nama baik. Kalau kita banyak puji Rasulullah, jangan sebut benda tak elok Rasulullah. Rasulullah ni Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Kalau hang dah petik nama Rasulullah, dan benda tu hang hina pula Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak kena mana, yang walaupun hang tengok dia tak solat, kamu tengok dia tak solat, dia tak semayang, tapi bab akidah dia jaga. Dia akan turun pukul ke macam mana walaupun dia tak solat. Sebab dia nak jaga Nabi dia, nak jaga agama dia, jaga Islam ni. Walaupun dia tak solat dia, tapi bab akidah dia jaga. Jangan main-main dengan sentimen agama. Bila Tuhan jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pergi kutuk, lepas tu kita tak taubat dan kita tak istighfar dan kita tak kembali balik. Kita dah terjadi dah. Kita dah tengok, kalau brother tu tengok video ni kan, tapi rasanya tak tengok sebab saya kan popular sangat pun. Saya nak bagi macam ke anda semua, bagi subscriber tu pun siapa-siapa yang tengok sikit-sikit video saya ni kan. Okey, dia kalau brother tu kan, dia sepatutnya dah jadi orang panggil apa, dah dapat teguran kan daripada orang dah nak pukul tu kan. Bukan salah siapa kan, salah diri sendiri juga. Sebab apa dia pergi kata kat Islam, kalau orang kata kat mak kita, kat ayah kita pun kita nak angin juga kan, sampai macam tu kan. Tapi ni dia kata kat Rasulullah yang akan syafaat kita kat hari akhirat. Jadi lepas bantai dia pukul dia, jadi kita kena fikir kita, oh takkan orang nak, kerana orang nak kacau keluarga kamu, apa sebelum hang nak buat benda macam ni, fikir dulu siapa-siapa pun. Walaupun stres, jangan sentuh bab sentimen agama, dan jangan sentuh bab Nabi, jangan kata dengan kutuk. Dan kena ingat satu benda, Kaabah tu pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan pula kekasih Allah, Rasulullah memang nak jaga, Allah Taala jaga. Kaabah tu zaman dulu kita kena ingat ayah Rasulullah yang jaga Kaabah. Abdullah kan, tentera Abrahah daripada Yaman naik gajah yang besar-besar untuk nak runtuhkan Kaabah. Sebab Kaabah ni banyak pengunjung datang dan banyak jadi sumber pendapatan di negara Mekah ni kan. Tapi lepas tu depa ni memang nak runtuh Kaabah dan nak buat Kaabah tu di negara Yaman lah waktu tu, zaman tu. Tapi tentera Abrahah ni yang hebat dah waktu zaman tu. Lepas tu dirakamkan kisah ni. Dia orang datang jumpa jumpa ayah Rasulullah. Mereka tanya beliau nak untung ke Kaabah. Lepas tu beliau cakap satu benda, aku ada kambing tu memang aku jaga, tapi Kaabah ni ada yang menjaga dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hancur buat ikut suka hamba. Lepas tu mula dia nak hancurkan Kaabah tu, terus mai burung ababil yang mai dari apa, dia bawa dari paruh api neraka tu, batu-batu dia burung pegang api neraka mana boleh. Pegang apa api neraka. Bayangkan. Lepas tu dia pam, dia hancurkan dekat kepala tentera Abrahah ni, sampai kepala jatuh ke bawah. Dia punya panah tu masuk sampai menggelegak masuk habis. Dia kena tu cayak macam timah. Tu nak cerita Allah Taala jaga. Jadi kita petik nama Rasulullah. Petik Rasulullah, ramai orang jaga Rasulullah. Orang Islam ni, orang Islam lah akan jaga Rasulullah. Dan bukan hanya orang Islam dia, Allah sendiri yang jaga. Bila Allah tak suka seseorang tu duduk dalam agama dia akan persilakan keluar dari agama. Jadi na'udzubillah, bila berakhir dah duduk dalam agama dia habis. Selama ni hang duk ngaji, hang duk baca,
Kata Nabi Yusuf, Nabi apa semua tu hang percaya benda-benda ni semua kan. Tiba habis lah. Dah keluar tak dapat lah. Kena yang apa brother yang kata dalam kelab malam tu go to hell. Tak, ni kita kempahan agama kita. Kan? Okey, dia orang dapat kepercayaan agama dia orang. Yang dia orang kata agama dia orang pun pergi ke jannah. Dan dia orang pun kata kita ni pergi ke neraka. Macam tu agama depa betul ya. Betul, agama dia orang cakap betul juga. Dan puak-puak lain pun kata agama dia betul. Kita pertahankan agama kita. Kita ada sumber wahyu dan Rasulullah apa semua dan Al-Quran apa semua. Tu kita pegangan kita kena i'tiqad atau pegangan kita kena kuat. Jadi bagi brother tu ataupun bagi orang-orang lepas ni dia nak menghina Islam, kena fikir lah. Dan satu benda dia nak menghina Islam tu dia kena fikir dulu. Islam agama Allah SWT dan Rasulullah kalau dia nak hina, dia kena fikir Rasulullah ni adalah Allah SWT yang jaga. Kalau tak mau, kalau macam tak berasa tak ada apa, try buat. Lepas tu ada yang berlaku. Dia bila Allah Ta'ala ni petik nama Rasulullah, kekasih Allah Ta'ala dipersilakan lah keluar dari agama dia. Hang tak mau sangat agama ni kan, nanti tunggu kat akhirat jadi macam mana. Habis di situ aja. Lepas ni orang mana layan dia dah. Tengok nanti kalau dia teruskan gitu habis. Dan dari sudut tu kita orang cakap kenapa tak pi nasihat dia apa. Dah undang-undang kita memang kita tak buat kat atas. Kalau kita mengamalkan agama yang betul dah tak ada masalah. Tapi dah kita sampai kat atas, kita tak sebenarnya kita buat undang-undang Islam. Jadi tak dapat nak cover lah. Dan kita pun pakai undang-undang British, apa law kita pun law negara lain kan, terpaksa pakai apa rambut warna putih. Bukan kita nak hina kita punya perlembagaan kan, tapi dah memang dah macam tu susu kalau hidup kan, hidup di tanah air kita kan, kita tak boleh nak buat apa-apa. Dan dia pun saya tengok ada dia marah bahasa kerajaan. Jadi sebelum kita marah pada pemerintah ataupun apa kan, kita berbetulkan diri kita dah buat macam mana. Kita bukan duduk dalam parlimen. Geng-geng yang duduk dalam parlimen apa semua ni dia orang dah cover, dia berjuang lah untuk dah PAS ni macam nak perjuang keislaman, dia berjuang lah. Banyaklah orang kata apa PAS tak tahulah kan. Cumanya dah dia kalau kita duduk dalam tu kita boleh duduk, kita akan cuba untuk nak ambil buat negara Islam. Tapi dah kita pun tak duduk dalam susur galur tu untuk nak perjuang ke menggunakan orang panggil apa, menggunakan kekuatan hukum kan. Tak boleh lah, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi tu tak apa kuat lah. Jadi mungkin ada lagi orang yang lebih hebat lah dalam bidang tu, dia akan cerita benda ni kan, perundangan undang-undangan. Jadi alhamdulillah lah kita ada kerana Yusuf Hazmi yang pertahankan benda-benda ni. Tidak siapa yang nak berdepan. Dia bawa pula apa Samsul Yusof yang baru ni menang Mat Kilauan sampai 80 atau 90-an jutaan yang buat kutipan. Sestu Shiro apa semua kan, dia dah ambil kira yang ikut lah untuk nak kita nak bersuara benda ni. Tidak, tak ada siapa nak bersuara. Siapa berani orang lain? Ada dengar orang lain bersuara? Tak ada, tak berani lah. Melainkan sekurang-kurangnya ada yang bersuara, ada yang Kanda ni bersuara. Alhamdulillah, kita syukur lah. Baru-baru ni Kanda ada datang sini ke Tarim, tapi tak ada tempat ambil gambar dengan dia. Dia pun buat tutup tudung macam tudung tak kenal yang tutup ni. Tak apa, dia buka pun perasan dia, tapi tak sempat nak ambil sebab dia ada urusan lain. Kita pun ada urusan lain waktu tu, tak sempat lah. Tapi saya ada muatkan sebelum-sebelum ni ada video Yusuf Hazmi, Kanda Yusuf Hazmi. Alhamdulillah, terima kasih lah pada Kanda Yusuf Hazmi untuk jaga Malaysia ni kan. Disco sebab dia dah terpihak arif lah dengan kongsi-kongsi gelap kan. Disco dia terjah masuk persemua kan. Ada satu kisah Bill Clinton lah, W. Bush saya ingat dia Presiden Amerika Syarikat yang nak kutuk agama Islam ni, nak kutuk Islam ke nak kutuk Rasulullah. Lain kali dia datang, saya tengok sendiri video dia terkaku. Orang lain pun semua tengok. Tak lepas. Dia nak kata, tak lepas. Lepas tu sebab Allah SWT jaga benda ni kan. Lain kali dia pun patah balik belakang. Dia masuk balik, orang semua pengawal balik dia.
orang panggil apa, dia nak kata tak lepas, nak kata tak boleh. Allah Ta'ala kunci dia punya mulut. Sebab apa tau, orang sekarang ni kan, zaman sekarang ni, ataupun umat yang kemudian kita ni, kalau kita buat salah, kerana Rasulullah SAW tu Allah Ta'ala jaga, Allah SWT tak buat kita ni macam umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, Sayyidina Musa, dia akan panah petir lah, panah kilat. Kalau terus malam tu buat salah, pam, kena panah kilat ataupun pagi esoknya. Dan sampai Sayyidina Musa, ada musim tak turun hujan kerana ada pemaksiat, seorang melakukan maksiat. Lepas tu sekumpul lah, lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu Nabi Musa untuk kumpul semua di padang untuk doa. Dan waktu tu aku akan tunjuk orang yang buat dosa tuan. Orang tu akan keluar ke depan. Lepas tu tak apalah, masa buat dekat Nabi Musa pun himpun orang ke padang, tengok siapa yang tak mai ataupun siapa yang tak keluar ke depan tu, maksudnya orang tu lah yang buat dosa malam tu, dan tu sebab Tuhan tak turun hujan. Lepas tu Nabi Musa doa kat Tuhan, tiba-tiba hujan turun. Duduk saat tak turun, dia tengok siapa nak keluar, tak ada air. Lepas tu tiba-tiba hujan turun. Lepas tu Nabi Musa tanya Tuhan, ya Allah, kenapa apa sampai hang turun kat hujan sedangkan orang pelaku tu. Lepas tu rupanya pelaku tu dah bertaubat dah. Dan Nabi Musa kata, mana pelaku tu? Saya nak tengok pelaku. Tak payah, aku dah tutup dah masa dia dalam kerumunan ramai-ramai tu. Dia dah bertaubat, dia dah insaf, dia dah istighfar, dia nak berhenti dah daripada perbuatan dia tu. Terus aku turunkan rahmat, aku turunkan hujan. Jadi dia dah taubat, aku tutup aib dia. Tu. Jadi bagi brother tu, bagi kak tu, bagi pengusaha kelab tu, tak ada waktu terlambat lagi lah untuk kita taubat, untuk kita istighfar balik, kita taubat, kita minta maaf betul-betul lah, bukan maaf untuk netizen atau maaf untuk depan kamera, untuk bagi tahu kat media balik, minta maaf lah, saya minta maaf. Sebab ada seorang tu, ni ada kisah yang Kandar Yusuf Hazmi pergi terjah untuk satu rumah tu, dia pakai lama semboyan tu kan, untuk pergi satu tempat tu. Dia menghina Islam, menghina Nabi, kata Nabi tak ada kemaluan. Tapi Kandar Yusuf Hazmi pergi orang tu keluar dengan rumah mewah dia, kita tengok di depan pintu pagar rumah dia kan. Lepas tu dia cakap, dia kata, ni saya sebenarnya orang ambil video saya tu edit, saya tak buat benda macam tu. Saya cakap tapi dia orang edit. Lepas tu geng-geng Kandar Yusuf Hazmi tu, yalah tak apalah. Jadi kalau dah taubat, dah tak mau, dah tak buat dah benda ni, okey tak apalah, buatlah satu video untuk kata benda ni dah diedit, orang kenalkan saya. Tak tahu kan sejauh mana kawan tu betul ke tak, kena kawan tu sendiri yang memang dia buat benda tu kan, kita tak tahu. Tapi tu pun dah ada dah. Dia terus aku silap lah. Kandar Yusuf Hazmi pergi terjah mengaku kata dia tak buat benda tu kan. Jadi itulah, kita tengok kadang-kadang banyak lagi sekarang ni cuba dia banyak ajaran sesat, ajaran apa semua, hak yang agama kita, orang panggil apa, yang duduk dalam platform agama pun dia kata hak ni tak betul, dia tak betul. Banyak kisah-kisah, banyak kes lagi. Dalam sekadar tu je yang dapat saya kongsi pada anda semua. Dan mudah-mudahan benda yang dijadikan penghina agama apa semua ni menjadi panduan dan manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum.